أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah Ustaz ya, kita membaca daripada surah Al-Fatihah tadi ya, alhamdulillah kita mohon pada Allah SWT ya, dalam doa dalam surah Fatihah itu ayat ke-6 tu kita minta hidayah ya, minta hidayah kerana hidayah inilah yang kita perlukan. Kita tak tahu virus itu ada kat mana Ustaz ya, kita tak tahu ada kat mana, orang mana yang ada COVID-19 ataupun tidak, tetapi yang pastinya kita perlukan solusi kepada isu ini datang daripada langit ya. Presiden daripada Itali pun menyatakan bahawa dengan kematian ramai orang di Itali itu, beliau mengharapkan jawapan daripada langit ya, yang sama-sama tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah kita baca Al-Quran ini Ustaz ya. Sebenarnya kita mengharapkan kita buat apa yang Allah suruh buat ya. PM suruh kita buat stay at home ya. Allah suruh kita buat baca Quran ya dan beramal, solat. Moga-moga Allah akan bantu kita Ustaz ya. Baik. Jadi pada hari ini sebagaimana yang saya maklumkan awal tadi, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, mari kita buka muka surat 411 ya, 411. Kita nak baca ayat pertama hingga ayat ke-11 surah Luqman ya, surah Luqman, di mana dalam surah ini akan bercerita tentang pendidikan ya. Kita bercakap tentang Al-Quran mengandungi hikmah dan petunjuk tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat 1 hingga 11. Ya. Ringkas, nanti Ustaz dah baca, nanti saya akan beritahulah. Dan yang keduanya, harapan Luqman terhadap anak-anaknya pada bahagian kedua, nanti lepas rehat nanti Ustaz ya, kita akan baca bersama dengan penonton yang berada di rumah ya. Jadi dipersilakan tuan-tuan yang berada di rumah bersama ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak buka mushaf 411 ayat 1 hingga 11 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah kita sama-sama membuka Al-Quran, mushaf daripada muka surat 411 surah Luqman. Sebagaimana kata para ulama, Al-Quran ini kurang-kurangnya paling kurang kita kena ada 3 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran. Fasih dengan Al-Quran tu, lidah lancar membaca. Yang kedua, akal mestilah memerhati kepada makna. Akal memerhati pada makna. Dan yang ketiga, barulah hati mengambil pengajaran daripada ayat tadi. Insya-Allah akan dihuraikanlah oleh Fadil Ustaz tadi. Sama-sama kita baca surah Luqman ayat 1 hingga ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang surah Luqman. Bagi tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, mari sama-sama kita lihat kepada surah Luqman ya. Bermula daripada ayat pertama, apa cerita yang ada dalam surah Luqman ini ya. Sebentar tadi kita membaca Alif Lam Mim. Sebenarnya di dalam Al-Quran ini ada huruf muqatta'ah, huruf potong ya. Daripada surah Al-Baqarah ada Alif Lam Mim, daripada surah Ali Imran ada huruf potong, daripada surah As-Sajdah, surah Luqman, surah Rum, semuanya ini bermula dengan Alif Lam Mim ya. Tetapi apakah mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita? Jawapannya tuan-tuan, saya pun tak tahu ya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa poinnya? Poinnya ialah kita setkan minda kita bahawa untuk kita mendidik ya, kerana dalam surah ini kita bercakap tentang mendidik dalam rumah kita ya. Silibus untuk mendidik terutama tuan-tuan, saya berada ketika berada di rumah ya Ustaz ya, kita kena ada silibus ya. Kalau ada yang cakap bahawa silibus biasanya ada dekat sekolah ya, tapi rupa-rupanya dalam Al-Quran Allah beritahu silibus bagi ayah ibu bagaimana nak mendidik anak ya. Tapi mindsetnya apa? Mindsetnya walaupun kita ini ada degree ke, master ke, belajar tinggi ke, rendah, kita
kena menyatakan bahawa saya tak tahu, ya. Saya sebagai ayah, saya tak tahu silibus yang terbaik kecuali apabila saya lihat kepada panduan Allah beritahu dalam ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat kebesaran Alkitab yang tertulis sebagai SOP, sebagai peraturan yang penuh dengan kebijaksanaan. Lagi kita baca Al-Quran, lagi kita ambil silibus daripada Al-Quran ini, insya-Allah ayah akan jadi ayah yang berhikmah, ustaz, ya. Ibu akan jadi ibu berhikmah. Malah nanti bahagian kedua nanti kita akan baca Luqman ini diberi hikmah, ya, kerana dia mendapat wahyu ataupun dia berteraskan pada wahyu untuk mendidik anaknya, ya. Itu bahagian kedua nantilah, ya, tuan-tuan, yang kita akan baca. Baik. Jadi apabila kita lihat dalam surah Al-Baqarah, ya, kita cross reference. Dalam surah Al-Baqarah kita jumpa tentang zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Dah kita baca sebentar tadi. Tetapi dalam ayat ini Allah cakap tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Kalau di sana huda, petunjuk kepada orang yang bertakwa, orang yang nak jaga diri daripada masalah, nak minta bantuan daripada Allah, dia ambil hidayah daripada Quran. Di sini Allah cakap hudan wa rahmatan lil muhsinin, ustaz. Ya, ada yang special sikit. Saya bila mengkaji balik tengok, rupa-rupanya huda sama macam surah Al-Baqarah, tetapi ada perkataan rahmatan, ya, rahmah lil muhsinin, bukan lil muttaqin, ya. Jadi bila tengok balik, rupanya lil muhsinin ini diterjemahkan sebagai orang yang ihsan, orang yang buat baik. Dan bila bercakap tentang ihsan ini dalam Quran banyak bercakap tentang hubungan sesama manusia, ya, hubungan sesama manusia, dengan anak, dengan pasangan, dengan ibu ayah, ya, kita kena ihsana. Jadi bila kita nak berinteraksi dengan manusia ini, dia ada cabaran, ustaz, ya. Cabarannya ialah kadang-kadang kita tak ada idea, satu, jadi kita perlukan hidayah. Yang keduanya, kadang-kadang kita ni marah, cepat marah, ustaz, ya. Kita marah, kadang-kadang kita tak puas hati. Pasal manusia kan, manusia ada kesilapan, jadi kita akan mudah marah. Tetapi bila Allah cakap kalau baca Quran kita dapat rahmah. Ustaz, ya, kalau rahmah tu macam ustaz bersama anak, ya, saya bersama anak, waktu kita dapat rahmah itu kita boleh cakap elok-elok. Tapi kalau saya tak dapat rahmah, ya, waktu itu terlupa pula Al-Quran ataupun kurang baca Quran hari ini, ustaz, ya, kadang-kadang lepas solat pun boleh tengking anak pun, ya. Nauzubillah, harapnya anak saya kalau mendengar sekarang ni pun, ya, dan juga anak-anak kita, tuan-tuan, dapat memaafkan kita. Inilah masa untuk kita mohon rahmat, ya. Rahmat untuk COVID-19 ini Allah angkat. Tapi dalam masa yang sama juga kita minta kalau boleh kesilapan-kesilapan kita dalam rumah, ya, ustaz, ya, Allah ampunkan, Allah beri rahmat, ya. Kerana apa? Kalau tidak, tanpa rahmat Allah kita tak dapat berlemah lembut, ya. Itu yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran, analisis kepada Nabi selepas peristiwa Uhud, 70 orang sahabat, ustaz, meninggal, ya, wafat. Waktu itu Nabi kira kalau nak marah tu boleh marah lah, kan, pasal ada yang sahabat di atas Jabal Ruman itu, Jabal Panah itu, tak ikut cakap, kan. Boleh pasal ni 70 orang, kan, tetapi Allah cakap kalau bukan dengan rahmat Allah, Nabi tidak dapat berlemah lembut. Nabi itu, kan. Jadi apatah lagi kita perlu sangat rahmat agar apabila kita berada di rumah ini 2 minggu ini, kita dapat berlemah lembut, ya, dapat penuh ihsan bersama dengan pasangan, bersama dengan anak kita. Moga-moga lepas nanti 31 Allah angkat segala kesusahan kita, kita ada family baru, ya. Family baru maksudnya berteraskan kepada surah Luqman. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, saya sebenarnya nak bawa tuan-tuan kepada ayat seterusnya, ya, ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Sebenarnya saya nak minta ustaz sekali lagi baca pasal ayat ke-6 ke-7 ini adalah cabaran zaman sekarang, zaman multimedia. Tuan-tuan mau tengok dekat TV, ya, tetapi sekarang ni kita nak tengok macam mana pengurusan multimedia, pengurusan hiburan yang ada di dalam Al-Quran. Ayat 6 dan 7 ini penting. Pasal apa? Pasal anak-anak kita pun sama, tuan-tuan, ya. Kita ada telefon, kita ada TV, kita ada apa sebagainya. Macam mana pengurusan hiburan dalam kita nak mendidik anak kita. Jadi saya minta Ustaz Tamizi, ayat 6 dan ayat 7 kita baca bersama-sama dengan tuan-tuan di rumah. Okay, terima kasih Ustaz. Sedang penonton pada ayat 6 yang ke-7. Ayat 6 dan ayat ke-7, ya, Ustaz. Ya, sila. Di antara kaedah tadabbur yang berkesan ialah apabila ayat itu diulang-ulang. Betul. Bila Ustaz minta saya ulang ayat ke-6 ke-7, maka
dia kaedah dia bila ayat tu diulang-ulang, maka mungkin kali pertama kita akan lebih kepada bacaan. Bacaan, menjaga huruf supaya tak tersilap, baris dan sebagainya. Tapi bila ayat tu diulang-ulang, maka kita akan cuba melihat makna pula. Oh, pasti ada di sebalik itu ayat tersebut. Sebab tu kadang-kadang saya melihat para masyayikh saya semasa belajar di Mesir dulu, kadang dia ulang-ulang ayat. Dalam satu muka bacaan tu dia ulang-ulang, ada part-part tempat tu dia ulang-ulang. Maka kita mula memerhatikan di sebalik alunan yang dibaca itu dengan merdu, tapi ada mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Maka sama-sama kita perhatikan pada ayat ke-6 dan ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Sadaqallahul azim. Ya. Daripada ayat yang ke-6 tadi, di antara golongan manusia ada yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia lain daripada jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang hina. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, Ustaz ya. Jadi ini yang kita nak beritahu tadi tu tentang lahwal hadis adalah percakapan yang sia-sia, yang kosong untuk bising-bising nak menyesatkan manusia bighairi ilm, tanpa ilmu. Ustaz ya. Jadi ini sebenarnya silibus yang kita kena jaga-jaga dalam rumah. Kalau nak dengar apa-apa pun nilainya itu adalah nilai yang baik. Bukan untuk jauh daripada jalan Allah, dan juga Allah nyatakan di sini bahawa adalah azab yang hina, ya, azab yang hina kepada orang yang buat begitu. Jadi ini mesej kepada orang yang bagi lagu-lagu tak bermanfaat, ya, ataupun cakap letak kat YouTube. Pasal sekarang ni anak itu guna YouTube ke apa sebagainya tu, konten yang tak bermanfaat itu sebenarnya adalah mesej yang tidak bagus, yang tidak kita benarkan. Jadi maksudnya kita kena semak, Ustaz ya. Dan Allah cakap bahawa bila dah banyak sangat perkara ini, kadang-kadang menyebabkan orang bila dapat ayatuna, dapat ayat-ayat Allah, dia akan sombong dan juga dia bermain-main. Ka'alam yasma'ha ka'anna fi uzunihi waqra. Ya, dia main-main, dia olok-olokkan perkara ini. Pasal apa? Pasal kadang-kadang bila cakap perkara penting pun anak-anak boleh bermain-mainkan. Kalau dia dah biasa dengar parody kan, dia suka dengar apa lawak-lawak yang kalau lawak-lawak biasa tu okey, tapi kalau lawak yang boleh membawa kepada mesej kebaikan itu diketepikan, ya. Jadi ini adalah bahagian awal surah Luqman yang Allah ingatkan kepada saya, kepada tuan-tuan. Di samping itu pada bahagian hujung itu Allah bawakan kebesaran Allah. Pasal bila kita nampak kebesaran Allah, ya, bumi ini tidak ada tiang, Ustaz ya. Itu menyebabkan kita akan lebih menghargai Allah. Betul. Ya, dan itu adalah pengenalan sebelum kita masuk pada apa silibus nak cakap apa biasanya dengan anak pada ayat yang ke-12, ayat ke-19 hingga ayat 19 nanti kita akan sama, Ustaz ya. Jadi ini bahagian pertama kita. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita berehat sebentar, ya.
special pada surah Luqman ini, satu nama yang diangkat menjadi nama surah. Ya. Walaupun kata para ulama ia bukanlah nabi dan rasul, Betul. Luqmanul Hakim, tapi nama dia diangkat sebaris sehingga diletakkan sebagai satu surah dalam Al-Quran Al-Karim. Satu perkara yang sangat penting untuk kita gali dan kita pelajari, apakah kurniaan yang Allah Taala berikan kepada Luqmanul Hakim ini. Sama-sama kita hayati daripada ayat surah 12, ayat surah Luqman ayat yang ke-12 hingga 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita membaca daripada ayat yang ke-12 hingga ke-19. Tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, Ustaz, apa yang kita baca sebentar tadi Ustaz ialah sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
ya. Ini satu perkataan yang amat powerful untuk kita bina kekuatan dalam rumah kita Ustaz ya, di mana Allah menyatakan bila Allah beri Luqman ini hikmah ya. Kalau kita tengok pada muka surat 411 tadi ada tilka ayatul kitabil hakim. Makin kita baca al-Quran ini kita dapat hikmah ya, dan bagi Luqman dia taklah baca Quran ya, pasal dia adalah individu yang berada sebelum diutuskan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Tetapi daripada wahyu maka kita akan mendapat hikmah ya. Jadi kalau nak jadi ayah yang berhikmah kena baca Quran, nak jadi ibu berhikmah kena baca Quran, anak berhikmah walaupun anak itu mungkinlah sekitar 10 15 tahun, tetapi kalau nak jadi berhikmah matang maka ia perlu diberikan yang Ustaz cakap tadi itulah, baca, kemudian baca berkali-kali, tengok dan resapi di dalam diri. Baik. Dan nasihat daripada Allah SWT ya, daripada ayat ini pada ayat yang ke-12 adalah anishkur lillah. Sebelum Luqman menasihati anaknya pada ayat yang ke-13, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, Allah menyatakan orang berhikmah ini perlulah bersyukur. Ya, bersyukur. Pasal bersyukur ini Allah cakap wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, dia bukan orang yang, kalau saya cakap terima kasih pada ustaz, bukan ustaz yang bahagia. Ustaz memang bahagialah insya-Allah kan. Tetapi Allah cakap wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, yang bahagia dulu kita. Saya Kembali yang kembali pada diri sendiri ya. Malah dalam surah Ibrahim wala in syakartum la azidannakum Ustaz ya. Saya tanya Ustaz, matan mufti Mesir Syekh Al-Jumaah dia kata bila berlaku wabak virus corona ini, kata dia daripada sudut yang lain pula manusia akan kembali ingat balik nikmat-nikmat yang dilupa. Nak ucap alhamdulillah. Nikmat berjalan, nikmat mata, nikmat memandang, makan, minum, nikmat sihat. Hari ini manusia seolah-olah macam teringat kembali. Sebelum ni dia lupa untuk ucap alhamdulillah nikmat Allah Taala. Maka bila berlaku hari ini dia punya faedah. Nikmat surau masjid Ustaz. Betul. Nikmat azan sekarang ni, dengar azan rumah saya depan ada masjid, ada surau. Dengar azan tapi tak boleh pergi kan, kerana kena tahan dekat rumah ni kan. Jadi ya Allah, ini perkara yang itu belum lagi nikmat pergi ke Kaabah umrah. Betul. Haji ya. Saya juga sebagai seorang imam di salah sebuah masjid di Selangor. Maka kita sangat-sangat merasailah, kita rasa dengan ujian ini tak mampu untuk pergi solat bersama-sama dengan para jemaah. Hanya kita solat untuk mengangkat fardu kifayah sahaja Ustaz ya. Jadi itu yang Allah nyatakan dalam ayat ini tuan-tuan, dalam rumah kita bersyukur ya, bersyukur. Sebenarnya kalau si ayah bersyukur, dia cakap terima kasih ataupun alhamdulillah saya ada isteri, saya ada anak, yang si ayah akan bahagia dahulu ya. Kalau katakan si ibu ataupun si anak kata alhamdulillah hari ini ada makan Ustaz ya, ada nasi apa sebagainya, yang cakap itu dia akan bersyukur dan dia akan dapat manfaat dia. Dia akan jadi bahagia. Tetapi waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah cakap di sini, barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Allah tak cakap terus dapat azab ya, pasal Allah ni baik Ustaz ya. Allah ni amat baik pada kita, Allah nak beri rahmat. Jadi kalau katakan orang tu kufur, Allah perkenalkan dirinya sebagai maha kaya. Allah tidak kurang pun kalau seseorang itu kufur. Contohnya dalam rumah, kalau katakan kita tak bersyukur ke, ataupun kita cakap tentang Malaysia sekarang ni, ada yang kata ngapalah ada COVID-19 ini, mengapa ya. Perkataan kufur itu sebenarnya tidak mencacatkan Allah, malah Allah tetap dipuji ya. Dan rahsia bagaimana nak jadi ibu, ayah ataupun anak yang sentiasa kaya hatinya, sentiasa dipuji, ialah apabila kita bersyukur, kita mengatakan ataupun bercakap dengan perkataan yang baik Ustaz ya. Jadi lepas itu barulah kalau ada semangat syukur ini, barulah seorang ayah, seorang ibu itu bersedia untuk menasihati anak dia. Ya, itu yang ayat yang ke-13 yang saya minta Ustaz kalau boleh baca, pasal ayat ini memang powerful, memulakan mengapa bagaimana nak nasihat. Pasal kadang-kadang ada orang cakap nasihat dengan anak ni pasal makan, pasal cita-cita jimat, ya, apa lagi Ustaz yang biasa mak ayah biasa kalau anak mak nak hantar anak pergi sekolah asrama kan, apa nama ni, jimat duit, apa ni, pilih kawan elok. Mana ada keutamaan sepatutnya yang perlu diberikan. Jadi itu yang kita nak tengok, nasihat pertama daripada ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Okey. Oh, ada satu nasihat yang sangat besar 13, di sini. Ya. 13 14 kali dah Ustaz ya. Dia sebenarnya dia package 13 14 sampai ke 16, tapi kita baca 13 14 lah. Dua ayat saja. Dua ayat ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat yang ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu dia memberi pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah nasihat pertama daripada Luqman, nasihat yang perlu menjadi silibus ustaz ya dalam rumah kita, iaitu la tusyrik billah. Ya, jangan syirikkan, jangan kamu syirikkan Allah. Tapi sebelum itu kita tengok sikit perkataan wa huwa ya'izuhu ya. Mula-mula wa id qala Luqman, satu Luqman bercakap kepada anaknya. Tapi di-highlightkan wa huwa ya'izuhu, dia memberi nasihat peringatan. Satu cakap ni kita cakaplah biasa ustaz kan. Tapi cakap yang di-highlightkan di sini ialah selalu memberi nasihat. Nasihat penting ustaz ya. Kalau pengalaman ustaz macam mana ni sebenarnya? Bila kita tengok nasihat ni, terbina agama kita juga dengan nasihat kan. Ad-dinun nasihah. Nasihat satu benda yang sangat hebat. Ada seorang sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, dia jadi hebat antaranya kata para ulama ialah kerana dia tidak akan terlepas seorang lalu di hadapan dia kecuali akan beri nasihat. Hebat dia kerana apa? Sentiasa beri nasihat. Memberi nasihat. Dan inilah silibus sebelum kita bercakap tentang isinya, sebenarnya proses si ayah, si ibu dekat rumah ialah beri nasihat. Wah, itu bukan satu benda yang senang Ustaz. Ya, kadang-kadang dia dekat telefon ke, dekat TV ke, yang kita doalah Ustaz ni sayalah kan, saya yang kena baiki perkara ini. Kena memberi nasihat kan. Pasal nasihat-nasihat ini kalau katakan hantar anak bercakap dengan si anak dalam kereta ke, hantar ke sekolah, waktu hantar sekolah lah kan, sekarang ni tak sekolah ya. Rupa-rupanya itu kan melekat dalam dirinya. Dia mungkin dia tak amalkan sekarang, tapi dia ingat waktu kita dah tak ada nanti. Kan, waktu kita hantar dia ke asrama ke, dah jauh, barulah dia teringat balik ayah cakap, mak cakap kan. Dan itulah yang menyebabkan kita ingat ayah kita, mak kita pun pasal percakapan-percakapan inilah. Kan, kalau itu membawa kebaikan. Dan dalam ayat ini mesej yang diberikan sebelum pada la tusyrik ada perkataan ya bunayya. Ya. Sebelum nak masuk topik ni kan, pasal kadang-kadang nak masuk sangat topik tapi rupanya prosesnya apa, caranya macam mana itu penting ya. Perkataan ya bunayya itu maksudnya wahai anak kesayanganku. Ya maksudnya panggil elok-elok, dia bukan panggil tiba-tiba je dengan jerit-jerit ke apa kan. Punya uslub ya, pendekatannya itu yang Allah ingatkan pada saya lah ni kan, pada tuan-tuan yang kita buat dekat rumah, kita panggil elok-elok. Pasal panggil elok-elok itu juga adalah seruan daripada ayat ini ya. Malah ayat-ayat 2-3 tempat lagi pun sama, ya bunayya ya. Dan lepas tu baru masuk topik. Topiknya la tusyrik billah, jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang amat besar. Maksud zoom ini adalah kegelapan ustaz ya. Kegelapan. Apa maksud kegelapan? Bila kita gelap, contohnya lah kalau kita sekarang ni ada cahaya, tiba-tiba gelap kan. Kita akan stres. Dan kezaliman yang besar ini kalau seseorang anak, seorang ayah, ibu itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan cepat stres. Cepat stres. Pasal dia gelap.
ya syirik ini dia menggelapkan. Apa contohnya? Contohnya ialah kalau katakan si ayah nakkan anaknya ikut ayah 100%, ya, dia bukan nak suruh anak itu ikut Allah, ikut ayah. Kan, itu sebenarnya dia dah mula mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang khafi, yang tak jelas, kan. Kalau yang jelas itu of course lah pasal berhala apa sebagainya. Jadi perkara ini dalam rumah kena jaga. Maksudnya ajak anak, ya, sambil kita kejut anak itu kita berdoa kepada Allah, kan. Sambil kita bercakap, memberi nasihat, menegur itu kita pasakkan kepada Allah, ya. Maka itu insya-Allah menyebabkan kita jauh daripada syirik dan akhirnya kita akan tidak stres. Pasal dia antara punca stres ini salah satunya daripada rumah, kan. Selain daripada luar rumah lah, luar rumah pun macam-macam stres yang ada. Tapi kalau katakan kita berada di rumah sekarang ini, tuan-tuan stay at home, itu mesej penting tu. Kalau kita tak nak stres, nasihat pertamanya ialah pengurusan la tusyrik billah, ya. Jangan samakan akidah menjadi perkara utama, tunjang. Akidah ni kena selalu bawakan, kita bukan sumbernya datang daripada Allah. Kita ajar anak-anak kita biar kenal Allah, dan juga tidak menyekutukan syirikkan Allah. Ya, jadi macam Ustaz cakap tadi, jaga kawan ke, kan. Jadi kawan kena pilih yang tidak membawa kepada menyekutukan Allah, kan. Betul, cakap tak payah solat lah, kita muda lagi. Betul. Cara pilih kawan itu, pasal kadang-kadang pilih kawan tapi tak tahu apa guidance dia. Jadi dengan silibus ini, silibus 1 ini kita dapat gambaran sedikit, Ustaz, ya. Jadi yang keduanya, ayat yang ke-14 tadi tu, lepas dia cakap tentang la tusyrik billah, ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa, Ustaz, ya. Pasal dia macam terkejut sikitlah, kan. Macam terkejut, tapi sebenarnya dua perkara ini, satu dengan Tuhan, ya, satu lagi dengan sesama manusia. Ya, orang yang paling berjasa kepada kita, Ustaz, dalam ayat ini ialah mak ayah kita. Mak ayah, kan. Kalau kat sini mak itu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Maksudnya lemah atas lemah ketika hamil dahulu, ya, menyusukan sampai 2 tahun. Jadi Allah nyatakan bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua ibu bapamu, kan. Jadi pasal mengapa dua ibu bapa pula? Pasal di situ mak yang mengandung itu disupport oleh ayah juga. Jadi dari situ sebenarnya bagi suami pun kena support si isteri, ya. Itu dijadikan sebagai rekod yang perlu dikenang, ya, sampai dia masuk dalam Quran sekali. Jadi bagi ayah-ayah yang mencari nafkah, yang berusaha, kan sekarang bimbang, kan. Ada yang kata nak berhenti kerja ke apa sebagainya, itu perit, ya, tetapi itu adalah satu perjuangan di samping ibu yang menjaga anak yang mengandung. Perjuangan itu bukan sia-sia. Bukan sia-sia. Dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibayar oleh Allah, insya-Allah. Ya. Jadi atas dasar itulah kita sama-sama dapat ambil pelajaran daripada ayat ini ringkas, ya. Ada beberapa lagi sampai ke ayat 19 itu, ya. Cuma di hujung ini saya ingin simpulkan, Ustaz, ya. Ingin simpulkan dengan 3 perkara. 3 perkara yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita sebentar tadi. Yang pertama yang kita baca tadi, jadikan Al-Quran sebagai sumber hikmah. Itu kalau kita merujuk kepada ayat yang ke-2 dan yang ke-3, ya. Dan kemudian yang keduanya ialah mensyukuri sekurang-kurangnya 3 nikmat, ya, 3 nikmat. Dan yang ketiganya didik anak agar tidak mensyirikkan Allah, ya. Ini 3 yang kita boleh ambil di atas TV, tuan-tuan, okey, boleh tengok. Dan kita doakan agar kita menjadi ibu ayah yang berhikmah, berteraskan kepada Al-Quran hingga anak kita menjadi anak berhikmah, soleh sampai ke syurga. Ustaz, kita nak berdoa agar ini menjadi kenyataan, agar Allah bantu keluarga kita, keluarga di Malaysia ini jauh daripada wabak, daripada ujian yang melanda sekarang. Silakan, Ustaz. InsyaAllah. Sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala kurniakan kebaikan khususnya buat negara kita, dan Allah Taala mengangkat bala dan bencana wabak yang ada pada hari ini, dan Allah Taala kurniakan, bekalkan kepada kita kesabaran yang tinggi buat seluruh khususnya rakyat Malaysia dan seluruh umat Islam dalam menghadapi ujian. Yang yakinlah dengan ujian ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kita, memuliakan kita dan juga mengampunkan dosa kita. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Subhanallahil azim, subhanallahil halim, سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به
سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء وشفاء من كل داء وأن تحفظنا في كل وباء يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم احفظ بلادنا بحفظك الجميل اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, kita doa moga Allah mengabulkan doa kita bersama Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Kita doakan tuan-tuan terus committed dengan Quran Time bersama Quran pada setiap hari. Ulangan yang akan berlangsung pada 10 malam ya, 10 malam nanti tuan-tuan bagi yang mungkin terlajak ataupun tak sempat ya, boleh beritahu pada kawan pada jam 10 pada malam ini insya-Allah ada ulangan. Dan mari sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk terus kita bersama dengan Quran, dan kita akan menyambung ya ayat yang ke 20 hingga yang akhir surah Luqman bahagian yang kedua ini kita akan sambung pada masa yang sama pada hari esok jam 12 tengah hari hanya di TV Al Hijrah. Bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum.